Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustazah doakan agar murid-murid Ustazah sentiasa sehat dan gembira untuk belajar. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 3 bahagian adab. Tajuk kita pada hari ini ialah Ilmu dituntut, adab dipelihara. Baik murid-murid, jom kita belajar. Ya murid-murid, cuba murid-murid perhatikan gambar ini. Gambar tengah buat apa tu? Ya, sedang menulis. Lagi? Betul, sedang belajar. Lagi? Ya, menyiapkan tugasan kerja rumah yang diberikan oleh guru. Baiklah ya, dalam menuntut ilmu ni kita kenalah rajin belajar, rajin berusaha, tak boleh malas-malas. Betul, tugasan yang diberikan hendaklah disiapkan dan fokus kepada pelajaran. Okey murid-murid, jom kita baca sama-sama dalil naqli. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim rawahu Ibnu Majah, yang bermaksud daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu ialah fardu bagi setiap orang Islam. Riwayat Ibnu Majah. Ya murid-murid, di sini dalil naqli menunjukkan bahawasanya ilmu ini sangat penting. Nabi Muhammad telah pun menyatakan bahawa menuntut ilmu ini adalah wajib. Fardu tu maksudnya wajib bagi setiap orang Islam. Kita kenalah menuntut ilmu, menunjukkan pentingnya ilmu ni, sampaikan Rasulullah pun menyuruh setiap orang yang beragama Islam untuk menuntut ilmu. Okey murid-murid, jom kita tengok pula ilmu apa yang kita kena belajar tu. Sebagai umat Islam, kita mestilah menguasai cabang ilmu tu ada dua. Yang pertama ialah ilmu fardu ain dan yang kedua ialah ilmu fardu kifayah. Baik, apa ilmu fardu ain dan apa pula ilmu fardu kifayah? Baik, nanti Ustazah akan terangkan apa maksud kedua-dua ilmu ini. Yang pertama, ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ialah ilmu yang wajib dikuasai oleh setiap umat Islam. Contoh solat fardu. Ilmu ni fardu ain ni yang wajib. Maknanya murid-murid mesti kuasai. Contohnya solat fardu, sembahyang kan kita mesti tahu rukun-rukunnya, cara bacaannya. Sebab ilmu ini ilmu yang dituntut. Semua umat Islam kena tahu. Baca Al-Quran. Contohnya kita belajar ilmu tajwid. Kan penting untuk memperelokkan, memperbetulkan bacaan kita. Kalau salah nanti kita berdosa. Baik, seterusnya ilmu fardu kifayah. Apa ilmu fardu kifayah? Ilmu yang wajib dikuasai oleh sebahagian umat Islam. Contoh solat jenazah. Baik, ilmu fardu ain macam tadi, ilmu yang semua umat Islam kena kuasai. Ilmu fardu kifayah pula sebahagian, maknanya tak semua pun tak apa, tapi dalam umat Islam tu kena ada yang menguasai ilmu fardu kifayah. Contohnya solat jenazah, ada imam yang betul sembahyangkan jenazah. Jadi yang ni sebahagian umat Islam kena belajar. Baik, kita tengok pula apakah kepentingan
ya untuk mempelajari ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Baik, kepentingan kita tengok dulu kepentingan ilmu fardu ain. Yang pertama ialah melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya. Ya. Baik, maksud di sini ialah apabila kita belajar ilmu fardu ain dengan betul, ya, contoh macam tadi kita katakan solat. Jadi kita dapat melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Kalau kita tak belajar, kita tak boleh buat, ya, kita tak boleh menunaikan solat dengan cara yang betul. Ya, baik, yang kedua membentuk peribadi yang sempurna. Ya, apabila kita belajar betul-betul, ya, insya-Allah kita menjadi manusia yang peribadinya sempurna. Ya, maknanya baik akhlaknya, ya, sempurna imannya, insya-Allah. Baik, seterusnya dapat menegakkan syiar Islam. Kerana apa? Kerana apabila kita kita dah ada ilmu tadi tu, kita mengamalkannya, insya-Allah kita dapat membantu juga orang lain menegakkan syiar Islam. Dan yang keempat ialah hidup bahagia dan sejahtera. Bila kita ada ilmu, ya, kita mengamalkan dengan baik, jiwa kita jadi apa murid-murid? Ya, jiwa kita akan jadi tenang, ya, jadi seronok. Jadi hidup kita pun bahagia dan sejahtera. Okey murid-murid, seterusnya, ya, apa pula kepentingan ilmu fardu kifayah? Baik, yang pertama mewujudkan masyarakat yang bekerjasama. Sebab apa? Sebab kita saling memerlukan antara satu dengan yang lain. Yang kedua, melahirkan tenaga pakar dalam pelbagai bidang. Contohnya ada yang pakar dalam bidang perubatan, ada yang pakar dalam bidang pendidikan, ketenteraan, ya, pertanian, perikanan. Jadi kita saling pakar, ya, dan memerlukan kepakaran tersebut. Baik, yang ketiga meningkatkan ekonomi negara. Jadi apabila semua tadi macam Ustazah kata, ya, pakar dalam pelbagai bidang masing-masing akan meningkatkan ekonomi. Dan yang keempat, apabila ekonomi pun meningkat, apa lagi hasilnya? Ya, umat Islam bertambah maju. Sebab itulah kita perlu belajar ilmu fardu kifayah juga. Sekarang murid dah jelaskan, ya, kepentingan ilmu fardu ain dan juga kepentingan mempelajari ilmu fardu kifayah. Okey murid-murid, kita tengok pula, ya, adab dalam menuntut ilmu. Yang pertama ialah menjaga masa. Bagaimana cara kita menjaga masa? Ya, kita tahu, ya, bila kita nak belajar, ya, dan bila kita bermain, bila kita berehat dan sebagainya. Apabila kita dapat membahagikan masa dengan baik, ya, itulah ciri-ciri pelajar yang, ya, beradab dalam menuntut ilmu. Baik, yang kedua ialah sentiasa berdoa. Jadi kita hendaklah memohon, ya, doa kepada Allah supaya dipermudahkan perjalanan kita dalam menuntut ilmu. Ya, jadi senang masuk ilmu ke dalam jiwa kita, insya-Allah. Baik, yang ketiga ialah sabar. Dalam menuntut ilmu ni banyak cabarannya, ya, banyak dugaannya. Jadi kita ni kenalah bersabar. Ya, insya-Allah Allah akan mempermudahkan perjalanan menuntut ilmu kita. Baik, seterusnya yang keempat ialah ikhlas. Ya, kita juga mestilah ikhlas dalam menuntut ilmu. Kita lapangkan hati kita, ya. Niat kita untuk belajar tu kerana Allah, bukan kerana ibu suruh atau cikgu suruh. Okey, jadi murid-murid dah tahu, ya, adab menuntut ilmu. Baiklah, seterusnya jom kita tengok pula, ya, kepentingan mengamalkan adab menuntut ilmu. Baik, apa kepentingannya dalam kita mengamalkan adab menuntut ilmu ni? Yang pertama ialah mudah memahami isi pelajaran. Ya, apabila kita ada adab dalam belajar, ilmu yang masuk pun senang. Baik, yang kedua, ilmu bertambah berkat. Apabila kita menjaga adab dalam menuntut ilmu, ilmu yang kita perolehi itu akan berkat. Baik, yang ketiga ialah bermotivasi untuk belajar. Jadi apabila kita menjaga adab ilmu dengan baik, kita secara
Ya, secara automatik kita akan bermotivasi untuk belajar. Yang keempat ialah bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari. Jadi, apabila kita menerima ilmu tadi dengan baik, ya, kita akan mengamalkan ilmu tersebut. Seterusnya, yang kelima ialah disayangi guru dan rakan. Jadi apabila kita mengamalkan ya adab menuntut ilmu dengan baik, insya-Allah ya guru-guru, rakan-rakan, ibu bapa semuanya akan menyayangi kita. Dan yang paling penting ya apabila kita mengamalkan adab menuntut ilmu, insya-Allah ya diangkat darjat di sisi Allah kerana Allah memuliakan orang yang berusaha untuk menuntut ilmu, berusaha untuk mencari ilmu dan mengamalkan serta menjaga adab ilmu tersebut. Baik murid-murid, kita tengok pula ya doa belajar. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya murid-murid, ini ialah doa belajar. Ya, betul, doa yang selalu murid-murid baca di dalam kelas kan. Okey, baiklah murid-murid. Ustazah rasa murid-murid telah pun jelas dan faham ya adab dalam menuntut ilmu. Okey murid-murid, terima kasih Ustazah ucapkan kerana sudi belajar bersama dengan Ustazah Huda. Ya, insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada sesi pembelajaran akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan share. Terima kasih. Bye.